Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Bezali daripada kursus dakwah dan pendidikan di bawah penyediaan Dr. Abdul Hadi bin Borhan. Pada hari ini saya akan bercerita tentang kesabaran Nabi Yusuf di dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Yusuf merupakan anak kepada Nabi Yaqub bersama dengan Rahil. Nabi Yusuf ada dua adik-beradik, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jika dilihat di dalam sirah baginda, banyak liku-liku kehidupan yang amat sukar yang kita tidak terbayang bagaimana jika kita menghadapi kesukaran sepertinya, mungkin kita akan futur di dalam jalan dakwah. Yang pertama, ketika mana abang-abangnya merancang rancangan jahat ke atas dirinya. Ini adalah kerana adik-beradiknya yang lain dengki dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin kerana ayahnya Nabi Yaqub sering melebih-lebihkan mereka. Jadi, mereka mengambil jalan penyelesaian di mana untuk mendapatkan perhatian ayah mereka, mereka perlu menyingkirkan Nabi Yusuf. Dan pada suatu hari, mereka meminta izin daripada Nabi Yaqub, yakni ayah mereka, untuk membawa Yusuf berjalan-jalan dan mengambil udara yang segar. Tetapi sebenarnya mereka telah rancang satu rancangan jahat yang mana ingin meninggalkan Nabi Yusuf di dalam sebuah perigi di persimpangan, di mana di kawasan perigi itu para musafir dan kabilah-kabilah berhenti rehat dan memberi minum dan makan kepada ternakannya. Daripada kisah yang pertama yang saya ceritakan, bagaimana kita ingin menghadapi satu situasi di mana kita diuji oleh Allah, diuji dengan kejahatan adik-beradik kita sendiri. Bagaimana Nabi Yusuf menghadapinya hanyalah dengan pasrah kepada Allah. Di saat dilemparkan, di saat ditinggalkan di dalam perigi yang cetek airnya, baginda sabar. Baginda mengharap keridhaan Allah, mengharap kepada Allah untuk mendapatkan bantuan, kerana baginda tidak dapat memikirkan bagaimana cara untuk keluar daripada perigi tersebut. Lantas terdengar suara kabilah dan musafir. Lalu diangkat Nabi Yusuf dan dikeluarkan dari perigi tersebut. Ini adalah satu tawakal yang mana kita perlu ada dalam diri kita. Di zaman sekarang, banyak orang yang suka, di mana pada zaman sekarang banyak orang yang berusaha tapi tidak bertawakal kepada Allah. Mereka menganggap segala usaha yang mereka lakukan, sama ada dalam pekerjaan ataupun konteks mahasiswa. Pada hari ini, saya akan kupas sedikit konteks mahasiswa dalam mengambil exam ketika akhir semester. Ingat, di saat kita berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang, janganlah kita melupakan Allah sebagai punca kepada kehidupan kita. Tanpa Allah yang mengizinkan kita untuk melakukan segala perkara seperti menulis, kita dapat membaca, kita dapat mengingat, kita dapat melakukan segala-galanya, hinggakan kita dapat berusaha untuk menjawab peperiksaan
yang akan kita hadapi itu ada satu nikmat. Tetapi banyak mana mahasiswa dan mahasiswi sering melupakan tawakal kepada Allah. Di saat mereka telah berusaha dan di saat mereka telah bersuruh sedaya upaya, tetapi keputusan yang keluar menduka-citakan. Malah ada yang pasrah, tetapi ada di kalangan mereka yang kecewa kerana keputusan yang sangat tidak memberangsangkan. Kita kena ingat, setiap perkara yang telah kita usahakan dengan bersungguh-sungguh, tetapi Allah tidak memberikan setimpal dengan apa yang kita usahakan, ingatlah, Allah menyediakan ganjaran lain kepada kita di akhirat kelak. Sama ada Allah melunaskan janji-janjinya di dunia ataupun di akhirat. Jika Allah melunaskan janjinya di dunia, sudah pasti rezeki Allah itu berbagai-bagai bentuk. Bukan semestinya kita berjaya dalam exam, tetapi mungkin Allah memberikan kita ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup kita dan sebagainya. Dalam kisah yang kedua yang saya ingin bawakan tentang Nabi Yusuf adalah ketika mana Nabi Yusuf sedang membesar, sedang meningkat remaja, ketika baginda dipelihara oleh ketua polis Mesir bersama isterinya Zulaikha, yang mana mereka tidak menganggap Nabi Yusuf sebagai hamba, malah mereka menganggap Nabi Yusuf sebagai ahli keluarga mereka sendiri. Walaupun begitu, Nabi Yusuf menganggap sedemikian, tetapi baginda rajin membantu keluarganya melakukan segala kerja rumah. Di saat meningkat remaja, wajah Nabi Yusuf, segala bentuk badannya menjadi sangat perkasa dan mempunyai wajah yang tampan. Sehingga kan majikannya, iaitu Zulaikha, jatuh cinta dengannya. Di saat bibit-bibit cinta ini timbul, maka majikannya Zulaikha ingin menarik perhatian Nabi Yusuf supaya mencintainya juga. Disebabkan percubaannya demi percubaan gagal, sehinggakan beliau nekat memanggil Nabi Yusuf ke dalam biliknya untuk melakukan perbuatan yang terkeji. Tetapi ingatlah bahawa Nabi Yusuf ini adalah pesuruh Allah yang dijaga oleh Allah. Dan baginda tidak sanggup mengkhianati agamanya dan tidak sanggup mengkhianati majikannya, iaitu ketua polis negara Mesir yang sanggup menjaganya daripada kecil hinggalah dewasa. Cuba kita renung-renungkan, cuba kita perhatikan banyak mana dugaan kita, banyak mana cabaran kita sebagai seorang lelaki terutamanya berkaitan dengan perempuan. Tidak dinafikan bahawasanya ada 3 perkara yang dapat merosakkan lelaki. Yang pertama, wanita. Yang kedua, pangkat. Yang ketiga, harta. Saya ingin mengupas yang pertama, iaitu berkaitan dengan wanita. Banyak mana mahasiswa dan mahasiswi meluahkan kasih dan sayang mereka dengan cara mencari pasangan sesama mereka tanpa menjaga batas-batas di dalam pergaulan. Banyak yang saya lihat orang-orang yang diistilahkan berkapal keluar berdua-duaan, sampaikan ada yang study ataupun mengulang kaji sehingga lewat malam hanya mereka berdua.
Sebenarnya perkara ini adalah salah di sisi agama, kerana di samping mereka berdua ada orang yang ketiga, iaitu syaitan. Ingat pesanan saya, jangan kita cuba untuk mencabar nafsu yang ada di dalam diri kita. Takut-takut kita yang akan menyesal kelak. Ingatlah, segala perkara yang kita buat, cuba renungkan dan cuba perhatikan apakah balasan ataupun apakah ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Setiap perkara di dalam agama ataupun setiap perkara yang kita ingin lakukan telah digariskan, telah disusun elok oleh para ulama dan disampaikan melalui Nabi cara pelaksanaannya dan cara pergaulan kita dengan perempuan. Memang kita tidak nafikan nafsu kita ataupun fitrah manusia untuk berpasang-pasangan, tetapi jagalah pergaulan di antara perempuan dengan lelaki. Ini kerana takut-takut batas yang dilanggar membawa kepada bencana yang lebih besar. Kesimpulannya, daripada kisah-kisah yang saya ceritakan, diharapkan para pendengar mengambil ibrah ataupun pengajaran dengan cerita yang saya sampaikan. Kisah yang pertama berkaitan dengan kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi adik-beradiknya yang mempunyai rancangan jahat terhadapnya. Yang kedua adalah kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi godaan daripada wanita ataupun majikannya sendiri, yang mana mungkin jika berlakunya sebarang maksiat, wanita ini dapat menutupnya kerana kelebihan yang ada padanya. Tetapi ingatlah, ganjaran Allah itu dan janji Allah itu adalah benar. Jika kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul, maka semestinya Allah akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.